Okay, KJ, thank you. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Kita akan teruskan dengan exercise 4, page 18 untuk Java program. Jadi untuk Java program, saya akan tunjukkan satu contoh iaitu untuk soalan nombor 6, macam mana kita nak tukarkan daripada pseudocode kepada Java program. Ingat step dia, tips dia adalah guna tips high five. Maksudnya ada 5 step yang kita kena buat. Apa step-step itu? Saya akan start daripada sini. Oh, sebab ada modulus. Okey, baik. So, saya akan ambil pseudocode ini supaya dia berada di sebelah menyebelah supaya senang saya nak tukar kepada Java program. Masalah sekarang dia tak ada sebelah menyebelah jadi saya letak dekat bahagian bawah lah. Okay. Ini adalah pseudocode. Saya tambah row ya. Saya letak pseudocode-nya di situ dan ini adalah Java program ataupun kod. Ni macam mana saya nak tukarkan daripada pseudocode ini menjadi Java program. Okay, bagus pilihan soalan nombor 6 ni adalah pilihan yang tepat sebab ada penggunaan modulus. Okay. Ingat tips kita menggunakan high five. Mana pergi tadi saya punya tu Duduk mana dah? Oh, dia pergi bawah. Aish. Okay. Jadi ingat step yang pertama tadi kita ada apa? Kita senaraikan dulu apa yang kita nak buat. Saya buat warna lainnya untuk komen. Tadi kata dah tak nak buat komen dan Medan rasa perlulah untuk ingatan. Tulisan besar sikit. Yang pertama adalah header. Yang kedua, saya tulis numbering lah supaya kita ingat high five ni. Nombor 2 adalah declare variable. Nombor 3 adalah from plus input statement. Input statement ni yang ada read lah. Okay. Number 4, kita kena ada proses. Okay. Proses ini adalah formula. And then yang kelima adalah output statement. Iaitu display. Okay. Inilah dia high five ataupun 5 item yang kita kena buat apabila menulis coding. Menulis program. Jadi kita start dengan header dulu. Okay, apa header yang kita kena letak dekat sini? Kena dah mula menghafal import java.util.scanner tu. Import. Semasa Medan menaik di sini, awak terus tulis di buku tulis masing-masing. Okay, tulis sekarang. Import.java.util.scanner. Okay, Medan type di sini, awak type di buku masing-masing. Kemudian, kita akan tulis nama kelas. Kelas C huruf kecil. Nama kelas kita, ini soalan nombor 6 exercise yang keempat. So, Medan buat E4, exercise 4, question number 6. Dan ada open curly bracket. Okay, kemudian kita akan tulis public static void main bracket string S capital letter. Lepas tu ada square bracket, ada up untuk argument dan juga open curly bracket. C mesti huruf kecil. Kemudian scanner.
Saya dah takut dah nak guna benda lain. Tapi saya nak buat scanner input lah pula sebab input ni pun biasa ada dalam exam. Okay, yang ni adalah objek. Kita boleh ubah ya ikut suka kita nak letak apa. Tapi biasanya dalam exam, SC dan juga input yang dia guna. Okay, so input new scanner. Lepas tu dalam bracket ada system.in S capital letter dan ada semicolon. So ini adalah header yang awak kena hafal. Okay. Kemudian kita kena declare variable. Nak declare apa kita tak tahu lagi, so biar dulu. Okay, biar dulu. Jadi sekarang ni kita nak tukarkan pseudocode pula. Saya bawa pseudocode ni ke bawah supaya kita nampak ini untuk read number. So read number ni adalah untuk nombor 3. From dan juga input statement. Kita ada berapa input ni? Input kita ada berapa? Ada satu saja iaitu number. Jadi saya terus copy letak kat sini. Kita ada satu je input number. So sebelum number ini saya akan letak dulu from user. From user adalah message system S capital letter system.out.print. Lepas tu kita minta dia suruh enter number. Saya buat jarak sikit supaya number tu tak terlalu rapat. Saya nak buat titik dan juga double quote. Lepas tu semicolon. Ini adalah input statement number. Saya ke bawah lagi supaya nampak dia punya pairing dia. Okay, ini pairing dia di sini. Number, so number juga equal. Saya tak nak huruf besar, takut tersilap nanti. Terlupa besar kecil. Equal sebab kita menggunakan di atas ini adalah input. Jadi di sini pun akan jadi input. Okay, saya copy lah supaya nampak sama ya. Itulah penggunaan objek scanner. Kena konsisten. Dia tak mau pula. Tak copy pula. Okay. Lepas tu input dot next. Next apa ni? Number tu kita nak dalam bentuk apa? Mungkin integer lah. Kita anggaplah integer. Kalau dia tak bagi tahu, kita anggap dia integer. Semicolon. Lagi satu sebab nak modulus kan. Kalau modulus biasanya kita check nombor integer lah. Okay, so input statement dah selesai. Gitu. Ini pairing dia, saya dah letak sebelah-sebelah dah. Oh, tak sebelah. Okay, input statement sebab dia ada satu je input, so ada satu saja from user. Kemudian kita akan pergi kepada proses pula. So proses ini adalah formula. Kita ambil je formula ni semula. Tapi formula ni dia bukan formula yang kira-kira. Dia bentuk macam ni. Macam mana kita nak ubah? Okay, saya ambil formula ni Ctrl C. Saya letak dekat sini. Yang perlu kita ubah adalah modulus ini kita akan menggunakan simbol percentage. Macam tu. Itu je yang berubah. Okay, dan kemudian dekat belakang ni kita jangan letak semicolon. Yang belakang ni selalu semua semicolon, ni jangan letak semicolon. Sebab semicolon tu maksud dia stop. Kita tak nak stop di sini. Sebabnya kita ada something yang kita nak buat. Ini dia punya, kalau selection dia akan ada formula ataupun kalau selection dia akan ada selection dia akan letak condition. Okay, proses tu adalah condition. Condition dan juga formula lah kalau ada formula. Okay. Lepas tu kita ambil display. Display duduk di sini. Jadi display kita akan buat menjadi system.out.print. Okay, yang ini memang kita nak keluarkan perkataan, tak ada value, tak ada. Tapi kita nak keluarkan memang perkataan. Given number. Okay, dan baru semicolon. Lepas tu ada dua close curly bracket. Saya buat naik atas sikit lah. Saya buat naik atas sikit Lepas tu kita akan ada close curly bracket. Ini modulus duduk atas. Okay. Lepas tu dua close curly bracket. Satu close untuk method main, satu close untuk kelas.
Saya buat naik input sekejap. Input duduk situ, modulus duduk bawah sikit. Okay. So ada 5 perkara dekat sini. Ini sebagai panduan untuk menulis. Nanti dalam coding tak perlu pun buat komen-komen ni, tak perlu. Ini hanya guideline je, ada 5 step. Sekarang kita jangan lupa lagi sekali untuk declare all variable. Mana variable ni? Kita ada nampak variable kita number. Ada lagi tak variable lain? Yang saya nampak, oh sorry dia tersilap copy. Number ni je adalah variable kita. Yang lain-lain tak ada variable. Number je satu kan? Number je satu. So, kita declare number sahaja, data type. Data type dia adalah int, semicolon. So, dah siap dah. Kita punya coding. Okay, sekarang kita akan cuba run. Saya kecilkan dulu sebab tak nampak semua sekali. Okay, inilah dia, step dia. Nanti kalau dah mahir tak perlu buat dah. Step 1, 2, 3, 4, 5 ni tak perlu buat komen dah. Terus proceed je. So, Medium akan copy. Kita akan buat di JGraphs ataupun awak boleh tulis di Trinket. Terpulang pada kapasiti masing-masing lah, apa keupayaan yang ada, JGraphs ataupun Trinket. Sekarang kita boleh run sama-sama. Pergi dekat file, klik pada new, lepas tu pilih Java untuk Java program. Kalau Trinket, klik je link yang saya bagi tu, terus masukkan dekat situ. Okay, saya pastekan dekat sini. Ini adalah komen, dia tak memberi efek apa-apa, cuma sebagai more readability supaya awak faham bahawa ini adalah header. Ini adalah declare variable dan kena pastikan daripada step 1 sampai step 5 itu memang ada dalam coding masing-masing. Okay, dia dah masuk semua. So kita akan betulkan sedikit seperti double quote ni sebab dia tak dapat detect. Kita letak simbol yang betul. Okay. Lepas tu dekat sini. Okay, dan satu lagi. Satu lagi. Bila formula macam ni kan, kita kena letak double equal. Dalam condition double equal. Dalam condition, okay, bukan formula. Formula single equal. Kalau dalam condition kita ada menyebut equal, ada sebut tentang equal, so di dalam kita punya condition ini akan jadi double equal. Formula kekal single equal tapi ini adalah condition. So kalau condition double equal. Yang itulah. Dan jangan letak semicolon ya. Saya tambah komen dekat sini. Condition no semicolon. Semicolon tu yang mana? Okay, yang ini. And if ada equal, use double equal. Okay. Sekarang kita cuba run. Saya pun tak tahu ada error ke tak ada. Kita save dulu ya sebelum tu. File save as. Saya pilih lokasi yang saya simpan. Oh lah network pula dah. Masing-masing lokasi masing-masing lah. Oh kenapa dia tak keluar ya nama kelas? Kejap saya check dulu. EQ6 betul. Okey betul dah. Kenapa dia tak keluar nama kelas ya? Save as. Lah tak ada. Mesti ada something wrong dekat sini. Saya semak dulu. Scanner semua huruf besar. Okey. Kita try lah. Tak apa kalau dia tak keluar pun tak apa. Kita cuba type sendiri. Kita tengok sekejap apa yang akan berlaku. Okey. Apa nama kita punya tadi? E4Q6.java. Okay, saya nak save kat sini tadi. Okay, save. Dia tetap akan ada. Kita close lah yang lain ni takut mengganggu. So, bila nama file kita dah ada, sama dengan nama kelas, baru kita boleh compile. Klik button hijau ni. Kalau pakai Trinket, klik run saja. Okay, nampak ada satu error. Import. Kenapa ada salah kat sini? Oh, sorry. Import Java ni titik tak ada. Import Java saya check dekat sana. Baru perasan. Okay, import.java. Import Java sahaja. Okay, kita cuba run lagi sekali. Clearkan yang ni, takut keliru.
klik lagi compile. Alhamdulillah dah betul complete. Sekarang kita nak check. Check tekan run. Masukkan nombor. Kalau saya masuk nombor 6, awak dah tahu dia even kan? Tekan enter. Keluar tak even? Dia cakap even number. Even number. Saya cuba run lagi sekali. Kalau saya masuk nombor 5, nombor 5 dia bukan even number. So dia akan terus keluar, terus stop operation. Boleh? Dapat tak ni? Ataupun macam tak best, tiba-tiba even number. Mungkin kita nak buat ayat sikit kot. Nak buat ayat lain pun boleh. Okay, nak buat ayat lain adalah seperti the number, kan lebih mesra lah. The number is even number. Cuba kita run. So ini yang kita nak bagi nampak friendly lah kalau saya masuk nombor 8. The number is even number. So lagi better kan daripada kita letak even number je dia tak. Sebab kita buat ni untuk user. User kena faham. Ini satu. Yang kedua, katakanlah madam saya nak keluarkan juga nombor 8 ni. Saya nak cakap nombor 8 is even number. Boleh juga kita tukar sahaja di bahagian output. Kita boleh tulis, saya nak tulis macam ni lah, number plus. Number ni apa? Kalau saya masuk 8, dia akan keluar 8 lah. Dia akan keluar 8. Lepas tu saya nak letak titik kat sini. Nampak tak apa hasil dia? Dia akan keluar nombor itu diikuti oleh message. Okay, kita cuba run kalau tak percaya. So yang tu ikut kreativiti dan kemesraan masing-masing. Nak mesra pelanggan ataupun tidak. Okay, dia masuk nombor 4. So apa yang akan keluar? For the number is even number. Terpulang kepada kita sebab medium pun dah ajar. Kalau nak keluar value, letak je variable. Nak keluar message, letak message. Macam mana boleh tak? Ataupun ada nak buat benda lain. Okay tak sekarang ni? Boleh ada. Okay, baik. Jadi, medium lagi satu selain daripada soalan nombor 6, ada tak lagi nak cuba buat soalan-soalan lain? Awak akan kena buat kesemua soalan daripada 1 hingga 6. Tapi mungkin satu lagi soalan kalau perlu medium tunjuk. Ataupun tak perlu tunjuk, awak akan cuba nanti. Kalau perlu tunjuk, bagi tahu. Kalau tak perlu pun bagi tahu. Perlu tunjuk tak? Kalau perlu, bagi tahu soalan nombor berapa. Nombor 6 dah selesai. Okay. Satu lagi soalan jika perlu. Kalau tak perlu, baguslah. Ada tak? Nombor 5, madam. Nombor 5. Okey, baik. Kita akan cuba buat soalan nombor 5. Okey. So, bila nak buat nama jangan terus buat dekat coding. Coding tu untuk kita check betul atau tidak. Yang penting kita tulis dulu. Itu yang penting. Kita tulis dulu dan macam mana kita nak tahu apa yang kita tulis tu betul baru kita check dekat coding. Jangan terus buat coding. Memang tak nak macam tu. Sebab kalau terus buat coding kita tak praktis menulis. Yang penting menulis tu. Nombor 5. Mana nombor 5? Ni dia nombor 5. Saya akan cuba ambil yang ni. Medan tak akan buat dah header ke apa benda tu Medan terus akan tukar, automatically tukar dekat sini. Tak akan buat header dah. Okey, Java macam mana nak tukar? Start tak ada. Start dan juga stop and if tak ada. Stop tak ada. Bukan tak ada lah, ganti dengan close ni. Okay. So dekat atas ni apa nak kita buat? Kita nak kena tulis import tadi tu. Yang ni Medan kekalkan Medan cuba ubah yang ada penambahan sahaja. Okay, yang penambahan Medan letak warna biru. Okay, tulis dulu import. Ni sama-sama tulis dengan tangan Tulis dulu dengan tangan dan baru kita check dengan coding. Itu yang sepatutnya. Bukan dah run coding baru salin. Itu tak elok sebab kita tak nampak mana salah kita. Nanti kita salin yang betul je. Import java.util.scanner. Lepas tu ada semicolon. Kemudian nama kelas. Kelas soalan nombor E4, question number 5. Dan ada open curly bracket. Lepas tu kita ada public. Public ni huruf kecil. Static. Void ni dalam bracket ada string S capital letter.
Ada square bracket dan ada argument. Ada open curly bracket. Oh, salah pula. Okay, ada open curly bracket. Kemudian, seterusnya adalah square. Okay, square, saya nak pakai SC pula equal new square dalam bracket system dot in. Okay, boleh tak sampai situ? Ini kena hafal header dia. Madam tak tulis kat komen tu. Madam terus letak macam ni. Okay, kemudian tinggalkan ruang untuk declare variable. Okay, declare variable. Tinggalkan ruang Okay, sekarang untuk read radius ni, apa yang akan berlaku dekat dia? Kita akan buat from user. Okay, from user. Betul-betul from user system. Oh sorry, lupa nak buat warna. Okay, from user system.out.print. Mana tadi? System.out.print. Kita suruh dia masukkan apa tu? Radius. Okay, enter radius. Jangan buat enter R Kalau enter R user tak faham. Tapi kalau dalam ni buat R tak, input tak apa buat R. Sebab input R tu kita yang baca, programmer yang baca. Tapi user tak faham R. Dia letak radius. Lepas tu, ini akan jadi yang warna hitam asal sudut kod saya tak ubah. Okay, so radius ni saya akan tambah yang warna biru ni yang kita tambah daripada sudut kod asal. Okay, Mahathir, thank you datang. Radius equal SC, sebab kita guna SC tadi, dot next. Radius mungkin ada perpuluhan kan, biasanya kebanyakannya memang ada perpuluhan. So kita buat dot next double. Double B huruf besar. Kenapa double? Sebab radius memang majoritinya huruf besar. Huruf besar pula. Majoritinya apa? Ada perpuluhan. Okay, selesai dekat situ. Kemudian kita nak masuk di bahagian proses. Okay, yang warna hitam ni daripada sudut kod yang asal. If radius besar daripada kosong. Okay, selesai yang itu, tak ada apa-apa nak tambah. Cuma prosesnya, ini kita indentkan ke dalam sikit Area darab ni betul, tak ada apa nak ubah kecuali simbol star ni saja akan berubah. So, Madam buat warna lah supaya nampak perubahan yang berlaku daripada sudut kod dan juga flowchart. Okay, dan jangan lupa letak semicolon. Ada tak Madam terlupa? Oh, banyaklah terlupa semicolon. Sorry. Okay, jangan lupa semicolon. Okay, ada lagi tak lupa? Alright, selesai. Dan kita pergi kepada display. So, display adalah system.out.print. System.out.print. Kita nak display area kan. Jadi kalau boleh ni kita mestilah ada sopan santun sikit. Buat ayat sikit. Kita buatlah ayat the area ataupun area is. The area lah, halang-halang dah tulis kan. The area. Titik, jarak sikit ada space. Lepas tu tambah. Nak tambah apa? Ambil je ni area di belakang ni. Kita macam ada budi bahasa sikit lah. Ada ayat-ayat sedikit. Semicolon. Lepas tu tutup. Itu sahaja yang kita tukar daripada sudut kod kepada Java. Kita kena tambah sinteks sahaja. Sekarang apa lagi yang kita tertinggal adalah declare variable. Variable apa yang ada dekat sini? Kita ada variable radius. Okay, so letak dekat sini. Allah Akbar, subhanallah. Saya nak copy radius je tadi. Okay, radius lepas tu kita nampak variable area. Okay, so letak area. Jadi data type ni apa? Kalau radius ni perpuluhan dan dia adalah double, maka area tu mesti double. Jadi kita declare lah double kat sini. Okay, dan double ni di huruf kecil ya. Saya letak warna merah supaya nampak alert. Ini declare variable dan jangan lupa letak semicolon. Okay, if ni dia kena huruf kecil dalam coding dia tak boleh huruf besar. Tapi radius, area tak apa. Okay, sila lihat dulu. Coding ni. Nampak tak step dia daripada sudut kod tadi. Medium ubah. Itu je yang membezakan sudut kod dengan flowchart. Okay, sekarang kita nak check betul tak apa yang kita buat ni. Okay, so kita ambil
Ingatnya buat dulu baru check coding. Kita nak check kita buat betul ataupun tidak. Bukan run coding dan salin benda yang betul. Kita tak nampak nanti kesilapan yang kita buat. So, pergi dekat file, new, Java. Saya paste dekat situ. Dan kena ubah sedikit lah yang mana yang dia tak dapat detect seperti double quote. Apa lagi? Double quote sajalah yang tak dapat detect yang saya nampak. Sekarang saya cuba save. Save as. Cari dokumen saya. Asyik pergi kat network saja. Mana tadi? D. Okay, Java 2022. Save. Yang bawah ni yang tadi saya run kan, saya nak clearkan dia. Dan kita kena compile warna hijau. Kalau pakai Trinket, klik run saja. Okay. Tekan hijau ni. Kenapa ada error kat sini Sila check. Kenapa ada error? Dia kata variable not initialized. Kalau not initialized maksudnya kita kena letak equal 0. Sebab kita nak assign value. Okay, check dulu. Check dulu. Ada kalau setengah compiler dia tak ada masalah. Tak initialize pun. Yang ni dia nak pula initialize. Yang ni. Kenapa letak area equal 0? Sebab dia nak supaya nilai ni disimpan dekat dalam area. Bila disimpan dia kena ada nilai kosong, nilai awal dia. So saya tambah dekat sini. Ada setengah compiler tak perlu. Ada setengah perlu. Nanti bila kita keep practice, kita akan nampak lah perbezaan dia. Jadi kita letak kosong untuk initialize. Sekarang saya cuba run. Kalau saya masuk radius saya 1.3. So bila saya run, dia bercakap the area 5 point macam tu. Boleh ke? Jadi kita boleh check coding kita kat mana salah. Buat dulu baru run coding. Okay, boleh tak? Clear? Okay, madam. Okay, thank you. Saya stop dulu.